Hai, salam sejahtera buat pelajar-pelajar pendidikan moral tahun 6, sesi 2021. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang bersedia, bersemangat dan mengekalkan disiplin yang tinggi. Dan cikgu mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada kamu, khasnya pelajar-pelajar pendidikan moral tahun 2021 yang cikgu dah buat satu kajian setiap pencapaian dari tahun 4 lagi. Dan sebahagian daripada pelajar-pelajar pendidikan moral, cikgu dapati mempunyai potensi cemerlang, terutama dalam bidang kurikulum dan juga bidang co-kurikulum. Jadi dalam tempoh 3 minggu ini, sebenarnya kita belajar unit 1 iaitu agama kepercayaan dihayati negara sejahtera, atau nilai yang kamu kena belajar pada unit 1 ini adalah kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kita bermula dengan satu tugasan yang cikgu nak melihat potensi kamu sebenarnya apabila cikgu minta kamu kenalkan diri melalui rakaman video. Jadi tahniah kepada 9 pelajar pendidikan moral yang respon tugasan yang cikgu berikan, dan cikgu ada rekod dan cikgu akan ulas dalam slide yang kedua nanti. Tu satu tugasan yang pertama. Kemudian cikgu beri satu tugasan, iaitu membaca teks, buku teks, muka surat yang pertama dan kedua tentang agama dan kepercayaan dihayati negara sejahtera. Dan cikgu rasa mungkin kamu juga dah pun melihat muka surat yang lain, terutama cerita-cerita yang berkaitan yang ada nilai, yang itulah isi kandungan unit 1 yang perlu kamu kuasai, kamu perlu dapat dalam standard kurikulum pendidikan moral tahun 6. Okey, murid, berdasarkan analisa yang cikgu buat pencapaian kamu, contohnya pencapaian SAPS penggal pertama dan penggal kedua tahun 4, masa tahun 4, cikgu dapati beberapa pelajar, kebanyakanlah 9 pelajar yang respon ni, mereka mempunyai potensi yang baik dalam bahasa Inggeris, dan ada yang cukup cemerlang dalam subjek matematik. Contohnya Asmita dia hebat dalam matematik. Kalau kita tengok pencapaian ataupun respon yang Asmita buat masa cikgu bersemuka tahun 5, beliau telah berjaya menjawab dengan secara spontan. Tu soalan kebat. Soalan kebat ni soalan yang arasnya cukup tinggi, yang mana dalam beberapa saat dia boleh memberi jawapan secara spontan dengan mengemukakan jawapan yang tepat. Tahniah dan cikgu kagum. Begitu juga dengan Dewi, contohnya Dewi lah, cikgu panggil Dewi senang, anak perempuan Ari. Jadi beliau juga banyak melibatkan diri dalam pelbagai pertandingan, khasnya pertandingan atas talian yang ada yang mengondol beberapa kejayaan. Ada yang dapat tempat yang pertama, CJ Anugerah Khas dan sebagainya. Itu satu penglibatan yang boleh membina keyakinan kamu sebenarnya sebagai seorang pelajar di sekolah rendah, yang mana kamu boleh membina keyakinan untuk kamu bersaing di peringkat sekolah menengah dan universiti nanti. Kita dah bersedia awal sebenarnya keyakinan diri, terutama untuk berkomunikasi. Jadi ada juga pelajar-pelajar yang
cikgu akan ulas dalam slide yang kedua nanti, yang mempunyai potensi dalam pertandingan co-curriculum. Contohnya pertandingan catur yang mengondol beberapa kejayaan sama ada di peringkat daerah, negeri, dan kita harap tahun 2021 bila bersemuka nanti dia juga berjaya mengondol kejayaan di peringkat kebangsaan. Itu yang kita harapkan tahun 2021. Jadi masing-masing ada potensi. Masing-masing ada potensi, masing-masing ada kejayaan, ada bekalan untuk cikgu bersedia orang kata memberi orang kata motivasi kepada kamu untuk meningkatkan potensi kamu ke arah yang lebih cemerlang dan menjadi contoh kepada pelajar-pelajar yang lain. Okey, slide yang kedua ni cikgu lebih kepada potensi. Sebelum kita mulakan mata pelajaran pendidikan moral unit 1, cikgu suka berkenalan. Cikgu selalu bercakap tentang kecemerlangan. Jadi saya nak sekali lagi mengucapkan tahniah kepada pelajar pendidikan moral yang berjaya melaksanakan satu tugasan awal 9. Saya rasa ada lagi tu yang tak kemukakan kepada saya. Ada 9 pelajar yang memberi video kepada saya untuk saya analisis tentang potensi kamu. Jadi kita daripada 9 orang ni ada yang ingin menjadi doktor, ada cita-cita nak menjadi doktor, ada yang nak menjadi jurutera, ada yang nak menjadi pemain catur profesional. Jadi bila kamu ada cita-cita, bila kamu ada matlamat, jadi kamu ada tujuan sebenarnya bila kamu belajar di sekolah, sama ada dalam bentuk bersemuka ataupun dalam bentuk atas talian. Sekarang kita kena faham norma baru ni sepatutnya kita dah pun bersemuka. Cikgu pun seronok bila bersemuka dengan kamu. Cikgu boleh bercakap, cikgu boleh komunikasi dengan kamu, kamu juga boleh bercakap dengan cikgu, boleh ada soalan, ada jawapan, lebih mudah. Tetapi kita kena ingat negara kita sekarang ada ancaman penyebaran wabak COVID-19. Jadi kalau kita nak membantu kerajaan untuk mengekal COVID-19, kita kena fahami kaedah PDPC kena berubah. Kalau kita boleh bersemuka, sekarang kita kena buat secara atas talian. Sama ada kamu berada atas talian bersama saya dalam grup, ataupun kamu mengikuti slide yang saya buat sekarang atas talian juga, tetapi secara offline. Secara offline yang mana kamu boleh melihat bila-bila masa keadaan yang saya rasa tidak membebankan ibu bapa kamu yang sedang bekerja. Kalau saya buat live hari ini, mungkin saya tengok tadi, saya dah uji, ada 3 waris, ada 3 pelajar saja yang boleh ikuti ada atas talian. Jadi ada sebahagian lebih daripada separuh yang tak boleh ikut. Jadi cikgu melihat kekangan ini dan cikgu cuba buat secara atas talian juga, tetapi offline yang kamu boleh lihat tempoh masa yang ditetapkan. Yang penting kamu tidak ketinggalan. Walaupun pendidikan moral itu penting sebenarnya. Penting sebab cikgu ada pentaksiran. Hari ini cikgu dah cakap sebelum ni ada yang pelajar yang bertanyakan kepada cikgu apa tugasan. Tugasan cikgu bagi setelah cikgu jelaskan tentang unit, setiap unit dalam pendidikan moral. Okey, hari ini cikgu bercakap je. Cikgu bercakap, cikgu maklum pada kamu tentang apa peranan kamu, kenapa bila kamu berada bersama saya nak pelajar pendidikan moral ni merupakan pelajar yang cemerlang dan elok daripada pelanggaran disiplin.
Jadi saya lihat ramai pelajar-pelajar pendidikan moral ni ada disiplin yang baik. Tetapi cikgu ingin kongsi macam tahun 2020 apabila kita bersemuka, ada seorang pelajar pendidikan moral yang dirujuk kepada saya tentang pelanggaran disiplin. Jadi saya tak naklah perkara ni berlaku pada tahun 2021. Saya nak semua pelajar pendidikan moral tahun 6 mengekalkan disiplin dan menjadi contoh kepada pelajar-pelajar lain. Contohnya apabila saya bagi tugasan, ada 9 yang respon, itu bagus. Ada 9 yang respon dan saya harap bila saya arahkan pelajar-pelajar membaca buku teks pendidikan moral, kamu dah baca. Kamu dah baca sekurang-kurangnya unit 1. Dan ini mudah untuk saya terang kepada kamu tentang unit 1 pendidikan moral tahun 6. Jadi saya tengok semuanya potensi. Saya ada analisis sebenarnya. Analisis pencapaian kamu yang mungkin mesemuka nanti saya akan berdialog dengan kamu. Terutama pencapaian kurikulum kamu. Kurikulum tu maksudnya setiap subjek KSSR. Tahap penguasaan kamu dalam pentaksiran bilik darjah dan ujian sumatif. Dan saya akan buat ujian sumatif dengan kamu nanti. Saya nak tengok sejauh mana kamu faham apa yang saya ajar. Itu yang paling penting. Dan saya akan taksir dengan kamu. Jadi minggu depan kita ada kuis. Mungkin ada kuis. Dan kuis tu perlu kamu jawab. Perlu kamu jawab untuk menentukan unit 1 ni tahap mana kamu dapat. Tahap 1 ke, tahap 2 dan tahap 3. Tetapi bila saya lihat pencapaian kamu tahun 4 contohnya, tahun 5, tahun 5 kita tak ada peperiksaan awal tahun dan akhir tahun sebab kita banyak berada di rumah. Tetapi kita ada pentaksiran, iaitu pentaksiran bilik darjah. Dan saya melihat keseluruhan pencapaian pelajar-pelajar pendidikan moral ni, dia berada di tahap 3 ke atas, tahap penguasaan 3 ke atas, satu pencapaian yang baik. Ada yang dapat 6, ada yang dapat 6, tu dah tertinggi. Dan ada yang melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti co-curriculum. Macam Dewi, dia macam-macam dia masuk, saya tengok. Dia masuk dalam orang kata syarahan bahasa Melayu, pertandingan dalam bahasa Inggeris, dan melibatkan diri pelbagai kata pertandingan dalam atas talian. Jadi tahun ni pun sama. Jika kita masih lagi dalam keadaan yang orang kata sekolah ditutup, mungkin ada pertandingan-pertandingan yang perlu kamu sertai. Jadi jangan kamu orang kata pinggirkan diri kamu sebab bukan yang kita bukan nak orang kata ranking, tetapi kita nak latihkan kamu ni sebagai pelajar yang berkebolehan, mampu berkomunikasi, mampu menjadi orang kata leader ataupun ketua kepada orang lain. Jadi contohnya kamu berupaya menjadi contoh dan orang kata bersedia untuk bersaing di masa depan. Itu yang paling penting. Kamu yakin, kamu bercakap, dan bila tempoh peperiksaan yang sebenar yang kamu akan duduki iaitu SPM. SPM itulah yang penentu kamu untuk hala tuju kejaya kamu dan juga pendidikan yang lebih tinggi, ke universiti dan sebagainya, ke kolej ataupun ke untuk mengambil diploma. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita kena bersedia daripada darjah 1 sampai tingkatan 3 dengan pentaksiran. Sampai tingkatan 3 kamu akan orang kata ditaksir. Ditaksir akan dilatih untuk kemenjadian kamu pelbagai aspek. Sebelum kamu mengambil SPM. Bila kamu masuk tingkatan 4, masa tu kamu kena berfokus kepada peperiksaan. Kepada macam mana kamu nak jawab soalan-soalan SPM. Sebab dia ada orang kata
ada penyeliaan, macam mana nak jawab SPM tu, kualiti SPM tu, sebab CJ yang diiktiraf. Tetapi peringkat sekolah rendah, kamu lebih kepada pentaksiran. Kalau dulu kita ada UPSR, tetapi sekarang kita tak tahu sama ada UPSR akan diteruskan ataupun tidak. Yang penting kamu tidak tertinggal dengan subjek KSSR. Kamu dah ada pengetahuan sebelum kamu melangkah ke sekolah menengah. Itu yang paling penting. Okey, setelah kamu dengar harapan cikgu lah kepada pelajar-pelajar pendidik kamu tahun 6, sesi 2021 yang kebetulan cikgu sendiri yang mengajar kamu. Itulah harapan cikgu sebenarnya, 2 slide tadi. Banyak yang cikgu harapkan apa yang cikgu nak daripada kamu. Okey, kita teruskan dengan unit 1 sebab kita dah 3 minggu. Jadi cikgu rangkum 3 minggu ni. Cikgu hurai sekali. Unit 1 ni adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kepercayaan kepada Tuhan? Sepatutnya kamu yang kena jawab. Tapi hari ni cikgu jawab. Selepas ni ada kuis, kamu yang jawab. Mungkin minggu depan lah. Ataupun minggu-minggu ataupun cikgu bagi link dan sebagainya yang boleh kamu buat pada bila-bila masa. Okey. Jadi kepercayaan kepada Tuhan maksud di sini keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya, melandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Apa dia rukun negara? Kamu ingat tak masa perhimpunan? Masa kita bersemuka, ada seorang pelajar yang melaungkan, melapaskan rukun negara, kamu ikrar, kamu angkat tangan, kamu sebut kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan, semuanya kamu dah sebut. Itu salah satu prinsip rukun negara yang perlu kamu hayati. Okey. Apa pula yang dimaksudkan dengan agama? Semua orang sebut agama. Tapi kamu fahamkah apa maksud dengan agama? Okey, saya jawab juga. Nanti kalau ada kuis, kamu kena jawab. Okey, sebab tu saya minta kamu berkali-kali melihat slide ni. Okey, agama bermakna kepercayaan. Kita percaya kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Bila kita percaya, kita kena terima dengan ajaran dan perintahnya atau kepercayaan kepada sesuatu dewa yang dipuja dan dianggap sebagai sesuatu yang amat berkuasa. Contohnya kepercayaan agama Hindu. Dan saya dah pun minta kamu salah satu tugasan membaca petikan perayaan Tai Busan yang mana ada nilai-nilai yang kamu perlu tahu. Dan daripada petikan tersebut, ada beberapa soalan kuis yang saya akan tanya kepada kamu nanti. Jadi, setiap tugasan yang cikgu bagi, ada pentaksiran yang cikgu akan buat atau laksanakan kepada kamu. Okey, tugasan seterusnya apabila saya minta kamu baca unit 1 dalam buku teks. Kamu pun dah dapat buku teks kan? Jadi, salah satu kisah perbualan yang perlu kamu baca, kamu kena hayati nilai dalam perbualan tersebut adalah kisah Iswari dan rakan. Okey, tadi saya harap kamu bacalah tentang perbualan Iswari dengan rakan-rakannya. Nanti saya akan ulas. Yang paling penting nilai. Okey, kita tengok dulu ajaran agama dan kepercayaan di Malaysia. Kita ada yang saya jelaskan di sini banyak agama yang diamalkan oleh rakyat di Malaysia. Tetapi kita bagi keutamaan 6 agama, iaitu agama Islam. Ada nilai apa dia yang kamu kena tahu tentang agama Islam, agama Hindu, agama Sikh, agama Kristian, agama Buddha. Agama Buddha ni kebanyakan daripada kalangan orang Cina dan kepercayaan Semai. Semai ni kebanyakan daripada Sabah dan Sarawak. Okey, ni kisah Iswari bersama dengan rakan-rakannya, perbualan dia.
Jadi kalau kita tengok ada nilai ya, perbualan ni ya, contohnya Chester, dia kata dia setuju semua ajaran agama dan kepercayaan mengajak kita hidup bersatu padu bagi mengelakkan permusuhan dan pergaduhan. Jadi saya akan ulaskan nilai yang perbualan ni dalam slide seterusnya. Okey, slide ni merupakan slide yang paling penting sebab kita nak buat satu rumusan nilai yang ada dalam perbualan Iswari dan rakan-rakan. Jadi apa kebaikan, apa nilai dia? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, kita semua dapat hidup berbaik-baik dan saling membantu antara satu sama lain. Itu paling penting. Walaupun kita amalan kita berbeza, contohnya budaya kita berbeza, agama yang berbeza. Ada macam saya orang Islam, kamu mungkin kepercayaan kepada agama Hindu, dan mungkin ada rakan-rakan kita yang beragama Buddha dan Kristian. Tetapi yang paling penting, kita kena hidup berbaik-baik, saling membantu antara satu sama lain. Saya pernah berkongsi tentang nilai persahabatan antara saya dengan Cikgu Kumar. Contohnya dalam Facebook, kalau kamu ikut, yang mana cerita betul sebenarnya. Bukan satu cerita yang saya reka. Apabila saya berada dalam kesusahan yang begitu genting, apabila saya akan menghadapi peperiksaan di peringkat universiti USM, kebetulan tayar motor saya pancit. Apabila saya call banyak orang, tetapi bila saya teringat Kumar ni saya call sekali je, dia terus berusaha datang untuk bawa saya ke pusat universiti. Tu satu orang kata satu nilai yang saya kenang sampai sekarang, dan kami baik di antara satu sama lain. Yang kata berbaik-baik tu hormat menghormati amalan kepercayaan masing-masing. Okey, jadi yang kedua, kita semua dapat hidup bersatu padu bagi mengelakkan permusuhan dan pergaduhan. Jadi bila kita saling hormat menghormati, hidup berbaik-baik, kita hidup dalam keadaan harmonis seperti negara kita sekarang. Tak ada pergaduhan antara kaum, tak ada apa-apa perasaan curiga. Itu yang kita nak. Kita jangan ada perasaan prasangka di antara satu sama lain. Kita kena hormat. Jadi kita elak daripada permusuhan dan pergaduhan. Okey, yang ketiga, kita tengok kita semua akan hidup rukun, damai, harmoni. Bila kita ada perkara yang pertama, yang kedua tadi, kita tak ada prasangka, kita bersangka baik di antara satu sama lain, akhirnya kita semua akan hidup rukun dan harmoni. Dan yang keempat, negara akan terus harmoni dan makmur. Bila kita bekerjasama antara satu sama lain, akhirnya negara kita menjadi harmoni, makmur dan dihormati negara-negara lain di dunia. Okey, apabila kamu mengikuti beberapa slide yang cikgu cakap sebelum ni, apa perasaan kamu? Bila kamu mengikuti ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara, macam mana perasaan kamu bila kamu menyambut tebusan hari itu? Apa nilai dia? Apa yang kamu rasa? Di sini saya bagi dua. Contohnya ada perasaan gembira. Dia gembira sebab amalan dia. Dia ikut. Bangga, dia ada kepercayaan. Ada rakyat Malaysia yang tidak ada kepercayaan. Dia tak ada hala tuju. Macam mana cikgu jelas pengenalan kamu hari itu, cikgu nak kamu menyatakan cita-cita. Bila ada cita-cita, ada hala tuju, ada matlamat hidup. Bila kamu ada matlamat hidup, kamu ada kepercayaan, kamu ada pegangan, kamu mestilah berasa gembira dan bangga. Okey, dalam slide ni kita kena tengok apa yang dikatakan ajaran agama kepercayaan teras kesejahteraan negara. Jadi kita lihat orang kata perbualan setiap agama di sini yang ada nilai. Kita ambil nilai.
Bukan saya nak minta kamu atas kepercayaan, tapi nilai. Contohnya agama Islam. Saya baca untuk kamu. Agama Islam contohnya agama yang menghendaki menghormati agama dan kepercayaan kaum lain. Juga diajar untuk bekerjasama dan berbuat baik antara satu sama lain. Jadi kalau agama Islam, dia perlu hormat. Ajaran dia perlu hormat agama lain, kaum lain, dan perlu bekerjasama dan berbuat baik antara satu sama lain. Jadi kita tengok pula agama Buddha. Apa nilai yang kita boleh dapat daripada agama Buddha? Menggalakkan penganutnya supaya hidup aman damai. Hidup aman damai, tidak ada prasangka. Perbalahan dan persengketaan dapat diselesaikan secara baik. Maksudnya kalau kita ada perselisihan faham, maka cara yang terbaik adalah perbincangan. Perbincangan dapat diselesaikan dengan harmoni. Bukan kita bergaduh, prasangka, tak nak macam tu. Tu nilai yang kita boleh dapat daripada agama Buddha. Bagaimana pula dengan nilai yang kita boleh dapat daripada agama Hindu? Contohnya mementingkan ikatan persaudaraan untuk hidup bersatu padu dan harmoni. Jadi orang India ni, orang yang kepercayaan agama Hindu ni, dia lebih mementingkan persaudaraan. Sebab tu kalau kamu tengok cerita Tamil, jangan tengok macam tu je. Cuba kamu hayati bagaimana nilai kekeluargaan yang ada di dalam cerita-cerita Tamil tersebut. Kebetulan saya juga dibesarkan di kawasan orang-orang India, di sebuah estate, dan saya melihat bagaimana ikatan kekeluargaan dalam satu-satu keluarga di kalangan orang India, orang yang beragama Hindu. Jadi yang saya lihat banyak menjaga orang-orang yang lebih tua. Itu yang nilai yang kamu kena hayati tentang kepercayaan agama kamu. Okey, kita tengok pula agama Sikh. Jadi keharmonian masyarakat bermula daripada diri sendiri. Kami diajar untuk bersangka baik terhadap orang lain. Maknanya diri kita. Agama Sikh ni dia nilai yang kita boleh dapat. Orang kata kalau kita nak harmoni pada diri kita, kalau kita duk prasangka kalau kita tuduh menuduh, semua rasa tak puas hati, susahlah. Jadi kita kena orang kata positif. Apa juga yang amalan kepercayaan daripada orang lain. Jadi bersangka baik, dia kata terhadap orang lain, bersangka baik. Sekarang kita lihat pula kepercayaan orang Kristian. Orang Kristian ni dia mementingkan hidup sejahtera. Kami diajar untuk menyayangi semua orang. Dia kata menyayangi semua orang, hidup dalam sejahtera. Tak ada apa agama yang suruh bergaduh, suruh orang kata porak peranda, tak ada. Semua agama nilainya, yang nilai. Saya tak sentuh kepercayaan, saya tak sentuh nilai agama tu, semua mengajak hidup dalam keadaan yang harmoni. Dan akhirnya kita tengok kepercayaan semai yang terdapat masyarakat di Sabah dan Sarawak menekankan hubungan yang mesra antara manusia dengan alam semesta untuk hidup sejahtera. Dia kaitkan dengan alam, alam semesta dan hidup sejahtera. Semua mengharapkan kehidupan sejahtera. Kalau kita mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan, hidup masyarakat di Malaysia ni dalam keadaan yang harmoni, dalam keadaan sejahtera. Itu yang penting kamu belajar pendidikan moral unit 1. Okey, kenapa bila saya bersemuka dengan kamu, pertama sekali saya bagi soalan-soalan kemahiran tinggi, iaitu kebat yang mengajak kamu berfikir, soalan yang cikgu kemukakan. Sebab dalam pendidikan kita hari ini, kita tidak lagi kepada oriented peperiksaan.
kita lebih kepada kejadian, kita nak latih pelajar-pelajar macam mana untuk membuat satu keputusan dari isu yang ditimbulkan. Kita nak lahirkan pelajar-pelajar ni boleh menyelesaikan masalah dengan cepat, rasional dan berkeupayaan untuk membangunkan sebuah organisasi. Kita dah latih sebenarnya dalam pendidikan kita ala baru ni, yang mengikut plan pembangunan pendidikan, dia menekankan kebat dan STEM. STEM tu maksudnya kamu perlu menguasai sains, matematik dan teknologi. Sekarang teknologi cukup penting. Kalau kamu tak tahu teknologi, macam mana kamu nak berkomunikasi dalam atas maya. Jadi kamu kena kuasai teknologi. Saya pun kena kuasai teknologi untuk sampaikan maklumat kepada kamu. Okey. Jadi kamu perlu ambil perhatian khusus bab ini, sebab tu dalam slide ni kalau kamu lihat, marilah jalankan aktiviti bayangan minda. Daripada minda kamu, cuba kamu baca dan kamu pilihlah, kamu pegang dada kamu, tepuk dada kamu, kamu tanya selera kamu. Kamu nak masuk pintu pertama ke atau pintu kedua? Okey, nanti kita akan cerita buat rumusan bila kamu bersemuka dengan saya nanti. Okey, unit 1 ni jelas. Jadi jelas. Cikgu tunjuk gambar ni. Kalau kita tengok apa yang kamu tengok ni, gambar apa? Kita tengok pelbagai kaum di negara kita yang hidup dalam keadaan harmoni, amalan masing-masing. Jadi kamu tengok gambar ni betul-betul. Jadi ada kepelbagaian agama dan budaya. Jadi orang Islam, apakah perayaan yang mereka sambut? Ada soalan kuis nanti. Kamu kena tahu, kamu cari apa perayaan-perayaan yang disambut oleh orang Islam. Apa perayaan yang disambut oleh orang penganut agama Hindu. Salah satu petikan yang saya dah bagi dah, saya bagi jawapan dah. Apa perayaan yang disambut oleh penganut agama Buddha, agama Kristian, Semai, Sikh. Tu yang kamu perlu tahu. Yang paling penting, apa juga kepelbagaian agama dan budaya, yang paling penting kamu kena ada rasa hormat. Perlu dihormati. Itu paling penting dalam unit 1 pendidikan moral. Kita buat satu rumusan 3 minggu yang sepatutnya kita belajar. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada pelajar-pelajar pendidikan moral yang memahami waktu saya ni sebagai guru pendidikan moral kamu. Waktu yang sama saya juga seorang guru besar yang saya terlibat dengan banyak urusan. Pada hari ini pun saya ada banyak urusan bersama dengan PPD, bersama dengan urusan-urusan waris yang nak macam-macam urusan lah yang menyebabkan kita ada kekangan masa yang perlu ditetapkan satu hari untuk kita buat PDPR. Jadi saya memilih dengan cara yang macam ni lah, yang mana kamu bila-bila masa kamu boleh ikuti slide saya ni. Saya tengok dah 33 minit, 38 saat, panjang tu. Jadi rumusan pelajaran hari ini, berpeganglah pada agama dan kepercayaan, nescaya negara kita harmoni. Kalau kita gagal menghayati rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, maka negara kita boleh berlaku porak-poranda apabila kita rasa macam prasangka, curiga di antara satu sama lain. Jadi yang paling penting, bila setiap agama nilainya mengajak kita hidup dalam keadaan yang harmoni dan kesejahteraan. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kamu baca semua buku teks unit 1. Kalau cikgu ada ruang, cikgu akan bagi kuis untuk minggu depan untuk kita lengkapkan unit 1 sebagai pentaksiran bilik darjah.